Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan mulakan pelajaran kita dengan hukum indeks bahagian 2. Mari kita tentu sahkan bahawa A kuasa kosong sama dengan 1. Kita lihat contoh 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 5. Okey, secara hukum indeks, kita tahu bahawa asas yang sama, indeks kena tolakkan. Maka kita akan dapat 3 kuasa kosong jawapannya. Okey, mari kita lihat pula operasi 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 5 secara penerapan berulang. Okey, kita dapat pemudahkannya adalah 1. Maka benarlah secara generalisasinya A kuasa kosong sama dengan 1. Okey, jadi sebarang nombor kita kuasa kosongkan, maka jawapannya adalah 1. 0.57 kuasa kosong sama dengan 1. 2/3 kuasa kosong sama dengan 1. Okey, kedua, hari ini kita akan belajar tentang indeks negatif. A kuasa negatif N sama dengan 1/A kuasa N. Okay? Macam mana benda ni boleh jadi? Okay, kita lihat contoh 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 7. Secara hukum indeksnya, apabila asas sama, maka kita tolakkan indeks. Okay. Maka kita akan dapat 3 kuasa negatif 2. Okey, mari kita lihat secara penerapan berulang. Okey, apabila dipermudahkan, kita akan dapat 1/3 kuasa 2. Okey, kalau kamu perhatikan, okey, indeks negatif, apabila kita nak ubah dia kepada indeks positif, kita kena ubah kedudukan dia sama ada daripada pengangka jadi penyebut, ataupun jadi daripada penyebut dia akan jadi pengangka. Okey? Maka terbuktilah bahawa A kuasa negatif N sama dengan 1/A kuasa N. Okey, sekarang pelajaran yang ketiga untuk hari ini, punca kuasa N. Okey, punca kuasa dan pecahan, indeks pecahan. Okey, contoh, tukarkan setiap sebutan berikut ke dalam bentuk A kuasa 1/N. Okey, kita kena ubah dia dalam bentuk indeks pecahan. Okey, jadi kita lihat soalan 1, 30, punca kuasa 2 bagi 36. Okey, asas di sini adalah 36. Maka jawapan kita adalah 36. Indeks dia, okey, punca tu kita jadikan pecahan, indeks pecahan. Okey, kita akan dapat 36 kuasa 1/2. Okey, mari kita lihat soalan yang kedua. Jawapannya negatif 27 kuasa 1/3. Okey, punca 3 tadi akan berubah menjadi 1/3. Okey, bagaimana pula dengan soalan ketiga? Okey, M kuasa 1/5. Ya, betul. M kuasa 1/5. Okey, kita ubah pula. Okey, daripada bentuk indeks pecahan, kita ubah kepada bentuk punca. Okey, jadi asas dia, soalan 1, asas 125. Okey, indeks 1/5 akan berubah menjadi punca 5. Okey. Okey, jadi punca 5 bagi 125. Okey. Okay, kita tengok soalan kedua. Soalan ni, okey, asas dia negatif 243. Okey, indeks 1/7 akan berubah menjadi punca 7.
Jadi jawapan kita adalah punca 7 bagi negatif 243. Okey, kalau kat sini nak letak tanda kurungan pun boleh, tak ada masalah. Tak letak pun tak jadi masalah. Okey. Tetapi di dalam kalkulator kita dah letaklah. Okey. Okey, seterusnya soalan 3. N kuasa 1/12. Okey. Jadi asas dengan N, okey, 1/12 akan berubah menjadi punca 12. Jadi jawapan kita punca 12 bagi N. Okey, mari kita tengok melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Okey, permudahkan setiap yang berikut. Okey, soalan 1. Okey, C kuasa 2, D kuasa 3, E punca kuasa 3 tu semua kan. Okey, jadi mula-mula kita kena ubah punca kuasa 3 tu kepada indeks pecahan. Okey. Okay, nampak tak? Sekejap ya, saya tandakan. Okay. Okay, seterusnya kita kembangkan. Okay. Tunjuk 2 darab dengan 1/3. Kemudian 3 darab 1/3. Dapat 3/3 kat bawah tu. Okay, kemudian E ni 1, betul? Okay, darab dengan 1/3. Dapat 1/3. Okay. Kemudian yang lain kita salin macam biasa. Okay. Penyebut di bawah pun kita kembangkan juga. Sama juga. Okay, saya tunjukkan. Negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Okey, seterusnya 2 darab 2 dapat 4. Okey, kemudian E kuasa 1 darab 2 dapat 2. Okey, itu cara dia. Okey. Selepas daripada tu baru kita boleh permudahkan lagi indeks. Okey, asas yang sama. C dengan C sahaja. Okey, D dengan D sahaja dan E dengan E sahaja. Okey. Jadi jawapan akhir kita akan dapat C kuasa 7, D kuasa negatif 1 dan E kuasa negatif 1. Okey. Ada indeks negatif. Boleh tak kita ubah kepada indeks positif? Boleh. Okey. Jadi kita ubah saja kedudukan D dan E menjadi penyebut. Okey. Di bawah pecahan. Okey. Jadi kat sini kita dah tak letak dah D kuasa 1, E kuasa 1. Sebab D sama juga dengan D kuasa 1. E sama juga dengan E kuasa 1. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Hitungkan nilai setiap yang berikut. Hitungkan nilai kena dapatkan nombor akhir tanpa ada indeks. Okey. Jadi macam mana kita nak mulakan? Pertama sekali, okey, saya tunjukkan. Kita ubah. Ni, kita ubah kepada indeks pecahan. Okey. Kemudian, kita dapat, saya ada salah kat sini, ada tanda negatif sepatutnya kan? Okey. Ni sepatutnya negatif 4 ni. Okey. Darab 11 kuasa 4 darab kuasa dengan 1/2. Okey. Kemudian saya permudahkan. Kalau kamu tengok 49 ni saya permudahkan jadi 7 kuasa 2. Okey. Kenapa perlu memudahkan? Supaya ia menyenangkan kita untuk menyelesaikan indeks nanti.
Okey, apabila asas dah sama. Okey, seterusnya 121. Okey, 121. Saya permudahkan dia menjadi 11 kuasa 2. Okey, ni tadi yang salah tadi kan. Sepatutnya negatif 4. Okey, so dapat 7 kuasa negatif 4 darab 1/2 darab 11 kuasa 4 darab 1/2 per 7 kuasa 2, 11 kuasa 2. Okey, so kita boleh selesaikan juga. Okey, sepatutnya salah lah ni. Negatif 2 tolak 2. Kenapa tolak 2? Okey, sebab operasi bahagi indeks kena tolak. Okey, darab dengan 11 kuasa 2 tolak 2. Jadi sepatutnya kita dapat jawapan. Okey, ni salah ni. Sepatutnya kita dapat jawapan negatif 4. Okey, ni ada tanda negatif, ni ada tanda negatif. Ni pun ada tanda negatif sepatutnya. Okey, so jawapan akhir adalah 1/7 kuasa 4. Okey, ini jawapan akhir dia. 11 kuasa kosong sama dengan 1. Jadi tak perlu nak tulis lagi. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks. Okey, kita tengok soalan. Hitungkan nilai-nilai yang mungkin bagi persamaan 3x kuasa 2 darab 3 kuasa 2x sama dengan 3 kuasa 15. Okey, apabila menghitung nilai yang mungkin bagi persamaan, so maksudnya kita kena selesaikan. Kita kena bina persamaan dan kita kena selesaikan nilai, nak cari nilai x. Okey, pertama sekali kita tahu apabila asasnya sama, operasi darab, kita tambahkan indeks. Okey, jadi x kuasa 2 tambah 2x sama dengan 3 kuasa 15. Okey. Oleh kerana asas kiri dan kanan sama, maka kita bandingkan indeks sahaja. Okey. Hilangkan asas tadi. Jadi indeks sahaja yang tinggal. X kuasa 2 tambah 2x sama dengan 15. Okey. Kita bentuk dia jadi bentuk persamaan. Okey, bentuk persamaan mesti sama dengan kosong. Kita pindahkan negatif 15 ni pindah ke sebelah kiri. Jadi negatif 15. Okey, kemudian baru kita faktorkan. Okey, macam mana kita nak faktorkan? Okey, kenalah guna pemfaktoran. Okey, kita akan dapat x tolak 3 darab x tambah 5 sama dengan kosong. Okey, jadi kita akan ada dapat dua jawapan dekat situ. Kita kena bandingkan x tolak 3 sama dengan kosong dan juga x tambah 5 sama dengan kosong. Jadi jawapan akhir kita berapa? X sama dengan 3, x sama dengan negatif 5. Okey, kita pindahkan sahaja. Sama juga nak dapat jawapan, kita pindahkan negatif 3 ke sebelah kanan. Okey, 5 pindah ke sebelah kanan. Dapat negatif 5. Okey. Soalan kedua. Selesaikan persamaan serentak berikut.
Okey. Ada dua persamaan dia bagi. Maksudnya kita kena bina persamaan tersebut. Okey, ada dua. Okey. Kita tengok yang pertama. 25M darab 5N sama dengan 5 kuasa 8. Asas tak sama kan? Ada 25 kat situ. Tapi boleh tak kita ubah 25 jadi asas 5? 5 kuasa berapa dapat 25? Okey, kita akan dapat 5 kuasa 2. Okey, kamu dah selesaikan 5 kuasa 2 ni daripada 25. Okey, lepas tu kita kembangkan asas sama. Jadi operasi darab kena ubah jadi indeks tambah. Tambahkan indeks tu. Okey. Jadi apabila asas 5 di sebelah kiri dan kanan sama, maka kita bandingkan sahaja indeks. Itulah persamaan pertama kita, 2M tambah N sama dengan 8. Okey. Kita tengok pula persamaan kedua. 2M darab 1/2N sama dengan 2. Okey. Okey. Macam mana saya ubah dia? 2N ni kita ubah kepada bentuk indeks negatif. Tengok. 2 kuasa negatif N. Daripada penyebut kita ubahkan dia jadi pengangka. Okey. Jadi tadi penyebut dia positif, kita ubahkan dia jadi pengangka, dia jadi negatif lah. Okey. Operasi darab indeksnya kena tambah. Okey, maka M tambah N. Okey. Kemudian asas dah sama. Okey. Dekat sini indeks dia M tambah negatif N. Dekat sini indeks dia berapa? 1. Kalau tak ada apa-apa maksudnya 1. Jadi kita bandingkan indeks, maka persamaan kita yang kedua adalah M tolak N sama dengan 1. Okey. Sudah ada dua persamaan. Okey, kita guna kaedah apa nak selesaikan? Kaedah penggantian. Kaedah apa lagi yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan persamaan? Kaedah penghapusan. Okey. Saya nak guna kaedah penggantian. Sekarang daripada soalan, kita bina persamaan 1. Okey. 2M tambah N sama dengan 8. Okey, jadi daripada situ saya cipta balik persamaan ketiga. N sama dengan 8 tolak 2M. Okey, kat sini saya pindahkan 2M ni. Okey, saya pindah ke sebelah kanan. Okey, jadi negatif 2M. Okey, so ini persamaan ketiga kita. Okey, seterusnya ganti persamaan ketiga dalam persamaan kedua. Okey. Persamaan kedua kita M tolak N sama dengan 1. Okey. Jadi kita tahu N sama dengan 8 tolak 2M. Jadi kita gantikan N kita dengan 8 tolak 2M. Okey. Kemudian, okey, saya pilih warna lain. Negatif jumpa positif jadi negatif. So sebab tu dapat negatif 8. Okey. Seterusnya, negatif jumpa negatif 20, negatif jumpa negatif 2M. So, kita akan dapat positif 2M. Okey. Okey, kita permudahkan, kita akan dapat 3M tolak 8 sama dengan 1. Okey, kita selesaikan. Terus dapat M sama dengan 3. Okey, dah dapat M sama dengan 3. Tak selesai lagi, kena cari nilai N. Okey. Gantikan nilai N tadi sama ada nilai M tadi dalam persamaan pertama ataupun persamaan ketiga terus. Tak ada masalah. Okey. Jadi
Jawapan ahli kita M sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Okay, tak nampak sebab ada muka saya. Okay, cukup dia sampai sini. Kita dah habis bab ni. Okay, jadi pelajaran berikutnya kita akan buat latihan. Okay, sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.